Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Doa saya agar anda sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Anwar Jubin. Saudara Mustafa Ilyas sehat ya? Begitu juga Marjan, saudara Syarul Azam. Selamat malam dia kata baru dah. Kata baru mudah-mudahan tak adalah hujan dah. Saudara Muhammad Fadilah, saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Royal Crown. Oh, nama sedap Royal Crown. Begitu juga saudara Abu Names. Apa khabar Pak anda? Doa saya anda sihat. Saudara Ibrahim Cik Muda, Syahrizal Hussein, ya Zal, saudara Azlan Yusof, saudara Muhammad Nazrin, apa khabar semua? Saudara Badrul Zaman Abdul Rahman, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Razali Jali, saudara Atuk Degil. Saya pun degil jugalah. Ini atuk yang degil ya saudara. Begitu juga dengan saudara Abu Nem dari Taping ya. Cek sana hujan ke? Selalunya Taping ni hujan. Saudara Nur Maria, apa khabar puan? Waalaikumsalam. Zamarian Yusof, saudara Selamba Hati, ya, isu kilo ICU yang off. InsyaAllah kalau ada waktu saya akan santuni juga Midi Selayang. Apa khabar Midi? Saudara Muhammad Adrin Aziz, begitu juga saudara Razali Stapa. Mito Biti apa khabar? Mito Biti, nama pun sedap. Wak Sukimen Wakijan. Salam dari Yomping. Hari tu saya pergi ke Yomping tak jumpa saudara. Saudara Muhammad Radhi, saudara Syarifah Hapipah, Cik Nizam. Nampak gemuk? Makan aja di Johor. Orang Johor baik-baik belaka ber. Orang Johor saya pergi, mana saya pergi semua diberi makanan hidangan lazat-lazat. Makanan di Johor memang sedap-sedap belaka ya. Saudara Yang Maya, saudara Mahzailan. Begitu juga dengan Roy Pa dari Terengganu, Dungun ya. Alimin Makno dan teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf kerana banyak juga perkara yang nak kita bincangkan malam ini, saudara. Bagaimanapun, seperti biasa, terlebih dahulu saya harus memberi penjelasan apa yang sedang berlaku di negara kita. Khususnya tentang COVID-19, saudara. Hari ini adalah hari Ahad. Hari Senin, saudara. 15 Mac 2022, iaitu tinggal 23 hari lagi, saudara. 22 hari lagi kita akan menyambut awal Ramadan yang tentulah kita nantikan dengan penuh harapan, saudara. Menurut saudara Rio daripada Universiti Malaya, ini merupakan hari yang ke-721 bumi kita dijengah oleh virus corona dengan jangkitan semalam. Jangkitan semalam adalah 22,535. Turun, alhamdulillah. Sebab kemarin dulu 26,250. Sebelum itu 32,800. Jadi semalam 22,535. Hari ini tak tahu macam mana lah. Ya. Jumlah keseluruhan yang terkumpul warga kita yang telah dijangkiti oleh virus corona adalah 3,823,571 orang. Dan mengundang 77 kematian. Artinya jumlah kematian yang terkumpul sudah pun 33,720 orang, saudara. Dari negeri-negeri nampak gayanya begitu susut, begitu mendadak. Sekarang ni di Perlis 89 semalam jangkitan. Cuma di Kedah masih lagi belum ada tanda-tanda pengurangan. Malahan ada kenaikan daripada 2,292 kepada 2,332. Begitu juga di Pulau Pinang, Tak Ceroy, walaupun 1,548. Bagus, Pulau Pinang dah turun. Kemarin 2,553. Semalam 1,548. Ceroy sikit lah. Di Perak juga lega daripada 1,555 kepada 1,292. Begitu juga di Selangor. Selangor daripada 6,472 susut kepada 5,345. Putrajaya 101, Negeri Sembilan. Macam mana jang? Orang lain suruh turun. Kau di Negeri Sembilan ni naik pula daripada 1,786 kepada 1,950. Melaka susut dari 766 ke 563.
Johor juga susut begitu ketara daripada 2,298 kepada 1,973. Di Pahang turut susut kepada 1,352. Tetapi di Terengganu pula nampak agaknya naik daripada 881 kepada 1,038 orang. Di Kelantan susut, Alhamdulillah, daripada 1,114 kepada 1,005 orang saja. Tapi di Sabah ada sikit peningkatan daripada 796 kepada 845. Di Labuan juga meningkat 125 kepada 133. Dan Alhamdulillah di Sarawak mula nampak susutnya daripada 1,427 kepada 1,354. Jadi jumlah keseluruhan yang terkumpul setakat ini bulan Mac, pada 13 Mac sudah 321,910 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu berhati-hati saudara, jagalah diri dengan baik. Saudara Zafrul, saudara Muhammad Adam, Zafrul tidak beri gambaran sebenar. Ya, benar tu. Saudara JDT Selatan, tolong KLWSP RM 10K, bolehlah rakyat lah segera ya. Baik saudara, kita terima kasih saudara Rio dari Mesti Melaya. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana ini adalah nasihat emas daripada Imam Syafi'i. Kerana katanya bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan. Kalau kita tidak mau rasa lelah, tak nak letih belajar, maka rasalah pahitnya kebodohan. Itu kata Imam Syafi'i. Katanya lagi, janganlah mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah saja ia tinggalkan, apa lagi diri anda? Barang siapa yang menginginkan husnul khotimah, hendaklah ia selalu bersangka baik sama manusia. Dan doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat mengenai sasaran. Itu pesan daripada Imam Syafi'i, saudara. Katanya lagi, ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Jadi siapa yang menasihatimu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasihatimu. Siapa yang menasihatimu di khalayak ramai, dia sebenarnya mau menghinamu. Berapa banyak manusia yang masih hidup dalam kelalaian sedangkan kain kafan sedang ditenun. Itu kata Imam Syafi'i mengingatkan kita. Berapa ramai manusia masih hidup dalam kelalaian sedangkan kain kafan sedang ditenun. Jadi jadikanlah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu dan kematian di pelupuk matamu. Maka berkata lagi Imam Syafi'i, berkatalah sehendakmu untuk menghina kehormatanmu. Diamku dari orang hina adalah suatu jawapan. Bukanlah artinya aku tak mempunyai jawapan, tapi tidak pantas bagi singa meladani anjing. Marah Imam Syafi'i kalau kita mereka yang suka menjawab. Dan amalan yang paling berat diamalkan ada 3. Itu pertama, dermawan di saat kita sedikit. Ini memang berat. Waktu kita tak berapa banyak duit, kita menjadi seorang dermawan. Itu yang paling sukar dilakukan. Kedua, menghindari maksiat saat sunyi tiada siapa. Tak ada orang tengok kita. Jadi kita redha, tega untuk menghindari maksiat. Dan menyampaikan kata-kata yang benar di hadapan orang yang diharap atau ditakuti. Itu kata Imam Syafi'i, saudara. Jadi saya harap agar semua ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Yang mulia Dai Muhammad, jangan layan Jekom. Memang dia keluar soalan. Layan buang masa aja. Ya, insya-Allah. Ya. Saya biarkanlah. Mereka nak ganggu, kita ganggulah. Saudara. Sebab tu saya katakan siapa yang terganggu dalam live melalui Facebook, sila layari kepada Instagram. Jadi ganggu di sini, kita pergi ke sana. Ganggu di sana, pergi ke sini. Jadilah di sana, di sini. Saudara. Baik, saudara, kita masuk mutiara kata. Kiriman saudara Cikgu Ibil katanya, jadilah cahaya walaupun tak tersentuh tetapi selalu menerangi. Jadilah angin walaupun tak nampak tapi selalu memberi kesejukan. Jadilah sahabat sejati walaupun tak bersama menjalani hari-harimu tapi selalu menjaga hatimu. Itu pesanan dan juga kiriman kata-kata mutiara daripada sahabat kita Cikgu Ibil. Baik, saudara. Salam impian moratorium dan penggunaan wang simpanan pekerja dari kumpulan wang simpanan pekerja. Salam. Saya sentiasa mengirimkan salam ini. Dan samping itu berdoa
agar segeralah mereka yang berada di anjung kuasa mendengar rintihan rakyat. Ya, saudara, samping itu kita nak mengingatkan mereka, jangan sesekali negara ini berbelanja tanpa had, kerana kita khawatir negara akan muflis. Kita tak mau jadi macam negara Greece dan sebagainya. Tajuk perbincangan kita malam ini, apakah ada orang baru? Sabar saja. Apakah ada orang baru? Jadi, sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, urat pegaga dibuat jamah, sambal kuini, rebus kerang. Santunilah warga dengan berhemah, baru diri disantuni orang. Kalau kita menyantuni warga dengan berhemah, maka orang pun akan menyantuni kita. Duduk berbuka dengan capati, capati diberi, jiran Pak Rafiq. Janji jika tidak ditepati, jelas diri seorang munafik. Jadi mereka yang telah pun dinobatkan sebagai wakil rakyat, anda harus tunaikan janji anda. Jika tidak, anda adalah seorang yang munafik. Saudara. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat saya, Saudara Nordin Malik. Kita sama-sama berdoa sebab dia menghantar kiriman pada saya. Dia kata tiba-tiba bila dia cek, bila dia tengok test swab testnya, dia kata dia positif COVID. Saudara Nordin, anak muda pejuang, saya mengharapkan anda segera sembuh. Kerana anak-anak muda, negara memerlukan orang seperti anda untuk meneruskan perjuangan suci murni ini. Bagaimanapun dalam kesukaran, bila masih mengirim pantun untuk kita santuni bersama. Saudara Nordin, makan ubat, tenangkan fikiran, banyakkan minum air panas, madu dan air limau. Kalau ada habatus saudah, minumlah air habatus saudah bersama dengan sumek. Itu amalan saya, saudara. Pantun kiriman Saudara Nordin yang masih lagi dalam keadaan sukar, dia masih mengingat kita, katanya, teringin hati makan pengat, gulai manis, santan kelapa. Menang di Johor, suntik semangat, janganlah cepat leka dan alpa. Kita tak leka, saudara tu jangan alpa, saudara Nordin. Makan ubat, bertenang fikiran. Nama tempat gelang patah, pernah di situ cinta berputih. Sultan Selangor sudah bertitah, siang malam jangan asyik berpolitik. Jadi baginda tuanku istana pun gusar melihat warga kita, ya. Saudara, terima kasih saudara Pak Nazil dan terima kasih saudara Nordin dalam kesukaran masih mengirim pantun ini kita kongsi bersama. Baik saudara, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Ini merupakan culipan daripada buku yang dikirimkan oleh Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Ini merupakan pepatah petitih, kata-kata orang terdahulu daripada kita, pemimpin terdahulu yang mengharapkan hadirnya pemimpin hari ini yang menjaga kemuliaan sikap. Pemimpin yang didambakan oleh bangsa kita bukanlah pemimpin yang jahanam, kata buku itu. Yang busuk artinya serta bengis dan kejam. Kerana sebagai pemimpin ia jahanam, akalnya busuk artinya kejam. Sifatnya buruk, iri dan dendam, berbuat maksiat siang dan malam. Ini kalau kita punya pemimpin jahanam. Salah sedikit, rejam-rejam. Melihat kesusahan, matanya tajam. Jika dijadikan pemimpin, negeri kan karam. Dijadikan tua, ia merejam. Dijadikan induk, ia menikam. Memimpin negeri, binasalah alam. Bila berkuasa, ia menyeksa. Bila kuat, ia menyebat. Bila berkuku, mengharu biru. Bila bertaring, tengking menengking. Bila bergigi, maki memaki. Memimpin umat takkan selamat. Itu pimpinan terdahulu mengharapkan agar hadirnya pemimpin yang tidak sebegitu. Itu pemimpin yang jahanam yang disifatkan oleh warga bangsa terdahulu daripada kita. Kita sambung lagi malam esok. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Johan Jaafar yang menghantar buku tersebut dengan kemuliaan hati dan jiwanya, saudara. Baik, saudara. Usai pantun, usai sedikit tazkirah pendek, usai mutara kata, usai Gedung Ilmu, saya harus memberi peringatan kepada anda semua. Kerana mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang anda lakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas suntingan maupun komen-komen yang anda berikan. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat sebarang komen anda di sini. Ingat saudara,
Saya tidak mampu untuk memantau ke semua komen yang tulis ini. Segala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda. Ini adalah pencerahan politik. Tidak lebih daripada itu, sekadar bermatlamatkan agar warga kita ini sentiasa berinformasi. Dan prinsipnya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Jangan ingat bahawa semua kena ikut cakap saya. Tak boleh, saudara. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara? Dan saya harap kalau rasa tak bersetuju, santunilah dengan bahasa-bahasa yang murni. Sebab semalam saya tengok ada yang mencarut. Saya rasa bukan ruangan saya lah yang sesuai di sini. Sebab walaupun saudara dari pelbagai parti politik, mungkin saudara marah, mungkin saya tak setuju, tapi janganlah mencarut. Saudara, santunilah sahabat kita. Kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni semua masalah dengan penuh harmonis. Saudara Awangku, Saudara Abdullah, Saudara Bandi, Amy Shohaila, Waludin Aziz. Ini teman kita dalam Instagram yang tak sempat saya santuni. Saudara. Baik, saudara. Ini penting untuk kita semua bahawa Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran bahawa akan berlaku hujan lebat dan ribut petir di seluruh negara kecuali negeri Melaka dan negeri Sembilan saja yang dijangka akan berlaku sehingga lewat malam ini, saudara. Jadi Met dalam kenyataan di Facebooknya berkata penduduk di seluruh kawasan terlibat dinasihatkan untuk terus berhati-hati dan mengambil langkah berjaga-jaga ekoran amaran ribut petir pada malam ini, saudara. Di Perlis, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, ke semua kawasan negeri itu bakal mengalami ribut petir serta hujan lebat. Di Kedah, kawasan yang terlibat adalah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Trap, Kulim dan Bandar Baharu. Manakala di Johor, ia tertumpu di kawasan Johor Bahru saja. Sementara itu, amaran yang sama turut dikeluarkan di kawasan Krian, Larut, Matang dan Selama. Itu juga di Manjung, Bagan Datuk dan Hilir Perak di negeri Perak. Dia kata Met, kawasan yang jangka dilanda ribut petir di Kelantan adalah di Jeli, Tanah Merah dan Kuala Kerai. Manakala di Terengganu pula, kawasan terlibat adalah di Besut, Terengganu. Keadaan cuaca buruk juga diramalkan berlaku di negeri Pahang, melibatkan kawasan di Jerantut. Sementara itu di Selangor, membabitkan kawasan Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak dan Petaling. Jadi tambahnya keadaan cuaca buruk juga diramalkan berlaku di Sarawak, melibatkan kawasan Kapit, itu di Belaga, di Miri dan Marudi dan Limbang. Sementara di Sabah tertumpu pada kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort dan pantai barat iaitu Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Perlut. Jadi amaran itu dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Berhati-hati, saudara. Ini bila saya dapat ini, segera saya wawarkan kepada saudara untuk kita berwaspada dan sentiasa berjaga-jaga. Ingat, saudara, musibah mendatang tidak menentu, saudara. Saya sebenarnya selepas menyantui masalah ini seriau juga kerana bila saya baca Cosmo Online. Saudara, Cosmo Online melaporkan bahawa Kementerian Kewangan telah pun memberi bayangan bahawa tiada lagi pengeluaran kas dana kumpulan wang simpanan pekerja dibenarkan selepas pelaksanaan skim Air Lestari, Air Sinar dan Air Citra sebelum ini. Aduh, kering sungguh hati Menteri Kewangan kita ni. Mereka langsung, dia hatinya kering lah. Membuai perasaan warga yang semakin terhimpit. Apakah dia tak tahu bahawa merudumnya ekonomi dan musibah saling berlarutan. Sudah pun ada lama amaran, ribut nanti macam mana orang nak cari makan. Jadi kata Tengku Zafrul, ketiga-tiga skim itu sebelum itu merupakan pengeluaran pra-persaraan yang hanya diperkenalkan sebagai langkah sementara. Jadi negara lain katanya, seperti Australia, Chile dan Peru juga membenarkan akses awal kepada simpanan persaraan. Singapura pula katanya langsung tidak membenarkan sebarang pengeluaran. Jadi kita katakan, apa hal ni yang kamu nak buat perbandingan antara negara sana negara sini? Kita dah katakan, janganlah jadi orang pekak badak. Janganlah anda menjeruk hati dan perasaan rakyat dengan kenyataan-kenyataan yang selihat macam angkuh. Santunilah rakyat. Yang kita minta mereka yang berkelayakan, bukan semua orang. Kenapa ni tak nak dengar langsung ni?
Kenapa langsung anda merasakan bahawa Allah anda lah segala-galanya? Jadi pagi tadi saya rakyat prihatin ataupun singkatannya Persatuan Tekad telah pun menghantar rayuan kepada ahli-ahli parlimen di bangunan parlimen yang menuntut agar setiap ahli parlimen yang menghadiri persidangan hari ini segera mendesak Menteri Kewangan dan Perdana Menteri agar membolehkan pengeluaran wang pencarum sejumlah RM10,000 tuntas. Jadi menurut pengurusinya Saudara Khairul Nizam, situasi rakyat amat tenat kini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Khairul Nizam yang turut sama merasai kepedahan rakyat dan berusaha mencari upaya agar pengeluaran wang tersebut dapat dilakukan. Saudara Jari, memanglah pekak tuli. Saya amat sedihlah bila melihat adanya pimpinan warga bangsa kita yang sebegitu dan kadang-kadang mereka mengeluarkan kenyataan yang agak angkuh. Tak nak keluar lah, tak diizinkan lah. Yang kita minta bukan nak memiskinkan mereka. Setiap mereka yang mempunyai simpanan RM100,000 ke atas, apa masalahnya kalau diizinkan keluar RM10,000? Jadi artinya masih berbaki RM90,000. Kalau mereka bekerja untuk 5 tahun mendatang, yang RM90,000 itu tentulah akan jadi RM100,000 lebih. Dengan dividen, faedah dan sebagainya. Jadi saya melihat bahawa macam ada main tarik tali, macam tak tahulah. Apakah kerana ini tuntutan daripada pemimpin UMNO, maka rakyat perlu direndam ataupun dibiarkan berada dalam kehidupan yang teramat sukar. Kenapakah tidak terbuka hati, naluri, perasaan mereka tentang kehidupan rakyat yang semakin sukar? Saudara Malik Aim, saya tak mau terduh begitulah, tetapi saya melihat inilah keadaannya. Jeritan rakyat langsung tidak disantuni oleh mereka. Yang mereka tahu mengeluarkan kenyataan demi kenyataan, berpolitik lepas satu politik kepada satu politik. Dewan negara ataupun Dewan Rakyat dijadikan pentas untuk mereka bertekak. Jadi bukan untuk menyantuni soal rakyat. Saya amat kecewa sangat-sangat. Tapi apakan daya, saya bukan ada kuasa. Yang mampu saya lakukan adalah melontarkan pandangan. Ya, jadi Saudara Zahid Samad, Perdana Menteri tak ada kuasa. Perdana Menteri punya kuasa yang besar. Saya tak tahu kenapa begitu jadinya. Saya merasa hairan. Sebab itu saya merasakan mungkin ada sesuatu yang tak kena dengan kumpulan wang simpanan pekerja ni. Yang kita minta bukan semua orang. Bukan 10 juta penyimpan dalam KWSP. Saya rasa dalam sekitaran 2 juta lebih yang masih lagi mempunyai simpanan lebih RM100,000. Silalah semak. Hayati satu persatu, buatlah kenyataan. Kalau mereka yang mempunyai RM100,000 ke atas tu, okeylah izinkanlah mereka mengeluarkan. Mereka yang ada simpanan lebih RM100,000 rasanya berusia lebih daripada 50 tahun. Ini gambarannya yang saya lihat seolah-olah rakyat tidak disantuni. Kekecewaan saya begitu mencengkam hati dan perasaan. Saya faham. Peliklah. Nampak lemah sangatlah. Saya kata ada Malik Aim. Kerana itu kita saban kali akhirnya rakyat membuat keputusan kalau gitu bubar ajalah parlimen. Saya tak tahulah ini Saudara Firdaus. Saya melihat bahawa isu kumpulan wang simpanan pekerja ini bukan lagi isu UMNO. Bukan ia merupakan politik UMNO. Ia adalah cita rasa keprihatinan pemimpin yang melihat rakyat semakin terkesan. Barang naik, sumber pendapatan berkurangan, ya. Dan sekarang ni saya tak faham. Sebenarnya saya kata I cannot brain. Might be they also cannot brain. Jadi Papa Mahmud bubar. Sebelum bubar luluskan dulu KWSP. Artinya saudara, bukan sedikit yang minta pengeluaran wang simpanan pekerja ni saudara. Bukan sedikit. Dan saya melihat mereka yang meminta ini bukanlah yang mempunyai simpanan di bawah RM50,000. Ini yang saya rasa agak terkesan lah bila melihat kenyataan-kenyataan angkuh dari pimpinan yang langsung tidak mahu menyantuni masalah rakyat. Kita dah katakan kalau seseorang itu ada simpanan RM100,000 ke atas, izinkanlah. Memang kita tahu kumpulan wang simpanan pekerja itu adalah untuk menyantuni hari tua mereka. Tetapi kalau sekarang ni pun dah susah, macam mana yang kita nak hadapi masa depan? Itu keadaannya saudara. Jadi saya haraplah agar pimpinan sudi-sudilah, dengarlah sedikit, santunilah rakyat. Ingat, jangan sampai rakyat menyimpan dendam.
Apabila rakyat berdendam, apa yang berlaku di Johor telah pun dibuktikan bila rakyat menghukum pemimpin melalui peti undi. Saya suka mengingatkan pada pimpinan, lebih-lebih lagi Yang Amat Perdana Menteri, santuni dan lakukan sesuatu demi rakyat. Saudara Siti Hajar, KWP saya 105K. Sekarang dah suri rumah. Betul lah. Sebab itu saya katakan, kalau 150,000 ada simpanan daripada Siti Hajar, Puan Siti Hajar, keluar 10,000 apa masalahnya? Aduh, saya pun tak tahulah. Betul-betul lah. Saya rasa langsung tidaklah, dia kering lah hati dia. Dia begitu langsung tidak mau mendengar rintihan rakyat. Baik, saudara. Itu yang gambaran yang saya dapat, bahawa tekad telah pun menghantar memorandum kepada ahli parlimen, dan saya lihat ahli parlimen pun sudah mula bersetuju. Cuma yang tak bersetuju lagi, yang masih lagi keras hatinya, ialah pilih Menteri Kewangan. Dan saya agak Perdana Menteri bolehlah beri arahan kalau mau. Kalau tak mau nak kata macam mana. Saudara, saya tak dapatlah nak buat lebih-lebih daripada itu. Kerana bagi saya hanya mampu bercakap je, saudara. Kita tak ada kuasa. Saudara Yun Nasir, saudara Sophia Ali. Okey, saudara. Saya sebenarnya usai pilihan raya di Johor dan awal pagi tadi, saya telah pun menerima panggilan telefon bertali arus. Banyak teman-teman bertanya bahawa perkabaran, katanya ada perkabaran dari selatan tanah air yang memberitahu bakal ada pertukaran jawatan Menteri Besar di Johor. Dan bila saya semak, rupa-rupanya Presiden UMNO terpaksa bergegas ke Johor kerana dititahkan menghadap oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Itu sebagaimana yang dilaporkan oleh media-media, termasuklah bernama juga melaporkan. Jadi bagaimanapun menurut pengurusi Barisan Nasional Johor, Datuk Seri Hasni Mohamad, dalam suasana banyak orang bertanya tentang bila nak akad sumpah dan sebagainya, beliau menyatakan semua itu terserah kepada Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar membuat keputusan berhubung lantikan Menteri Besar yang baru. Memang pun, sebab itu sepanjang musim pilihan raya negeri dulu, saya dah bercakap, tiap-tiap parti boleh menamakan, tetapi kuasa mutlak terletak di bawah kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Baginda mempunyai kuasa mutlak untuk melantik ataupun memilih ataupun menamakan sesiapa di kalangan ahli dewan yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli dewan. Dan kabar angin rupanya sekitar jam pukul 10-11 tersebarlah mengatakan terdapat beberapa nama yang sudah pun disebut-sebut bakal menjadi Menteri Besar. Jadi antaranya termasuklah Datuk On Hafiz Ghazi, iaitu bekas Esko Belia dan Sukan Johor, dan beliau memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri kawasan Macak. Dia bertukar daripada layang-layang ke Macak dan merupakan ahli Majlis Tinggi UMNO. Termasuk juga nama yang sebut itu ahli Majlis Tinggi Datuk Muhammad Fuad Zakasi. Bila saya dengar kenyataan begitu, saya cuba berhubung dengan Menteri Besar tapi belum dapat lagi. Tetapi bagaimanapun, menurut kenyataan dikeluarkan oleh Yang Muhammad Datuk Asni selaku pengerusi UMNO Johor, apabila ditanya apakah beliau akan ke istana untuk mengangkat sumpah, jadi dia kata tak ada kepastian. Saya pun tak tahu, terpulanglah kepada keputusan petang ini, katanya itu pertemuan antara Sultan Johor dan pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dia kata dia tidak pergi menghadap tuanku. Memang begitulah. Cuma Presiden Parti dan timbalan Presiden Parti dikatakan telah pun menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Kedua mereka saja yang tahu siapa yang bakal dilantik menjadi Menteri Besar. Terpulanglah pada keputusannya, ya saudara. Jadi dalam keadaan begini, kata bagaimanapun, meskipun UMNO berjaya mencipta sejarah, memenangi sebegitu banyak kerusi Dewan Undangan Negeri Johor, dan kini UMNO menjadi dominan. Namun perlu diingat bahawa pelantikan Datuk Menteri Besar adalah kuasa mutlak kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan, dan baginda akan menamakan siapa saja di kalangan
ahli-ahli Dewan yang telah pun terpilih dan pada hemat baginda boleh mendapat sokongan daripada di kalangan ahli-ahli Dewan. Ya, saya melihat secara sebenarnya tentang kejujuran Datuk Hasni Mohamad, kerana beliau menyatakan dalam satu kirimannya dalam Instagram, beliau mengatakan bahawa sudah sampai masanya, katanya, dengan mandat yang sebegitu besar, maka Johor wajarlah mendapat anak muda menerajui kepimpinan kerajaan negeri. Jadi bila beliau menyebut nama anak muda, antara nama yang sebut termasuklah On Hafiz. Apakah beliau mahu agar kerajaan Johor ini dipimpin oleh On Hafiz? Kalau itu berlaku, artinya murnilah hati Datuk Hasni yang tidak mementingkan dirinya. Bagaimanapun saudara, sama-sama kita tunggu. Saya tak tahulah, mungkin lewat malam ini rasanya akan kita ketahui, ya. Saudara Siti Hajar, Om Hafiz, anak saudara Hisham. Aduhai. Kita tak boleh mengaitkan, saudara, ini terpulang pada kuasa mutlak Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Johor. UMNO menyediakan calon-calon yang layak bertanding. Kemudian diusahakan untuk kita memenangi pilihan raya. Bila UMNO dah menang, majoriti yang besar, maka terpulang pada tuanku. Kita UMNO ni, saya katakan berkali-kali, saya dah cakap bahawa kita sentiasa patuh dengan siapa saja, apa saja arahan istana. Kena ingat, saudara, UMNO ini pertama-tama sekali bila dilahirkan adalah untuk mempertahankan martabat maruah Raja-Raja Melayu, dan dia akan patuh siapa saja yang ditentukan oleh Sultan. Bagaimanapun saya melihatlah bagaimana murninya jiwa saudara Hasni. Dia awal-awal lagi dah bagi tahu, dia kata dengan kemenangan ini beliau berkesempatan memimpin negeri Johor, memimpin UMNO Johor sebagai ketua perhubungan yang mencapai kejayaan begitu besar. Sebagai sejarah ni. Dan dalam keadaan begitu, katanya dia lebih seronok kalaulah kepimpinan negeri ini tuanku dapat merestui anak muda. Jadi bila sebut anak muda tu, saya rasa apakah ia bermaksud pada On? Kalau itulah maksudnya, memang mulialah hati saudara Hasni ni, ya. Kalau dengan H2O, ejen bersatu pula, aduh, saya kita tak boleh begitu, terpulang. Sebab negeri Johor itu ada kawalannya. Tuanku ada. Siapa saja yang dilantik, tuanku sentiasa packer. Sebab Sultan Johor juga adalah melihat perkembangan politik dari semasa ke semasa. Saudara Fadil Hamzah dah domin atas. Saya janganlah begitu. Saya tidak mahu menyentuh persoalan yang berkait dengan undang-undang dan sebagainya. Eloklah saudara Fadil Hamzah ni tanya pada Presiden PAS yang berada dalam kerajaan hari ini. Tanya pada sahabat kita, Menteri Agama. Jangan tanya saya. Saudara Syed Farman, kalau anak saudara Hisham serupa perangai Hisham, saya tak tahu, saya tak boleh nak sebut. Tapi saya melihat Datuk Hasni begitu mulia hatinya. Kena ingat, saudara, bahawa perkara 31, ini kena ingat, saudara, ini ada perlembagaan. Negeri Johor ada perlembagaannya sejak tahun 1895 lagi. Perkara 3 dalam kurung 1, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Itu bahagian kedua. Ada menyebut, Menteri Besar perlu mempunyai beberapa kelayakan tertentu. Bukan sembrono, bukan sembarangan. Dan ini disebut secara jelas dalam perkara 4 dalam kurungan 2, bahawa calon dipilih mestilah seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang pada pertimbangan baginda boleh mendapat sokongan majoriti. Ini perlu dipegang, saudara, ya. Sebab itu saya katakan bila Ketua Barisan Nasional Johor, Saudara Datuk Hasni Mohamad, mencadangkan supaya pucuk pimpinan parti memilih orang muda untuk memimpin negeri itu, saya kata begitu mulia hatinya. Dia bila orang tanya bila kat Sabah, belum tahu lagi, dia kata terpulang pada tuanku. Tapi dia mengharapkan agar pucuk pimpinan parti memilih anak muda, katanya. Dan cadangan itu dibuat berdasarkan sokongan dan kedudukan orang muda yang penting dalam pembangunan negeri Johor. Jadi kata Datuk Hasni, demi kemakmuran negeri yang berpanjangan. Jadi saya mencadangkan pucuk pimpinan parti memilih orang muda untuk memimpin negeri Johor. Itu katanya dalam satu kenyataan. Jadi ini ekoran daripada kenyataan tersebut menguatkan lagi spekulasi bahawa Johor bakal mendapat menteri besar yang baru. Kerana Barisan Nasional telah pun berjaya
mendapat lebih 2/3, iaitu 40 kursi daripada 56 kursi Dewan Undangan Negeri. Jadi walaupun sebelum ini Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pernah berkata jika diperkenankan oleh tuanku, beliau tak katakan bahawa calonnya mestilah Datuk Hasni, tidak. Jadi kenyataan, sila buka balik kenyataan sepanjang kempen, bila orang menamakan, kalaulah parti mereka menang, Mazli Malik lah, ada pula Javanti apa ke namanya itu, lepas tu ada pula nama lain. Tapi mengikut pada Presiden Parti UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau menyatakan dengan jelas bahawa seandainya UMNO Barisan Nasional diberi kesempatan untuk mentadbir sekali lagi kerajaan negeri Johor ini, maka jadi parti memang bersetuju Saudara Hasni meneruskan kepimpinannya, tetapi tertakluk kepada persetujuan dan titah tuanku. Kata kerana rumah di ramah rumah di dalam war room semalam. Saya tak tengok lagi Saudara Mak Azrul. Saya tak dapat nak tengok. Bagi saya sekarang ni, seandainya Johor mendapat Menteri Besar baru, kita mengharapkan Menteri Besar itu dapat melaksanakan tugas dan amanah rakyat. Seandainya Datuk Hasni meneruskan sebagai Menteri Besar, dia juga harus melunaskan setiap janji ataupun ikrar yang dilafazkan sepanjang musim pemilihan. Itu yang kita harapkan, saudara. Memanglah daripada semalam saya dah terima konon-kononnya, tapi ini saya rasa ini adalah merupakan cara permainan mereka mengadu domba sama ni, kerana kononnya katanya bahawa telah tersiar bahawa calon Menteri Besar Datuk Hasni, kemudian ada antara esko-esko iaitu Datuk Samsul Bari Jamali, itu ahli Dewan Negeri Semarang, Datuk Zulkarnain Haji Kamisan, ahli Dewan Undangan Negeri Seri Medan, Datuk On Hafiz pun disebut sebagai calon esko, ya. Serta Muhammad Fazli Muhammad Saleh, ahli Don Buah Bukit Pasir, kemudian Ling Tian Sun daripada MCA, Serta Muhammad Hari Mat Shah Lakin, itu Ketua Pemuda Negeri, saudara. Datuk Sharifah Azizah, Datuk Said Zain, ya, itu ahli Dewan ni Mahkota, Tuan Haji Abdul Muttalib Layang-Layang, Yang Berhormat Bidya Nadan, ahli Dewan Negeri Kahang, dan Yang Berhormat Anwar Abdul Manap, iaitu ahli Dewan Negeri Pemanis. Ini nama-nama yang disebut. Tetapi saudara, mereka menghantar kiriman begitu, mereka terlupa. Apakah senarai calon-calon esko ini diperkenankan oleh istana? Sebab itu saya bila tengok benda itu saya senyum. Mereka banyak mendahului kuasa raja, mendahului istana, mendahului peraturan-peraturan undang-undang tubuh kerajaan negeri. Jadi sebab itu kita jangan melafazkan kadang-kadang sesuatu yang bertentangan dengan perlembagaan. Saya dah bercakap banyak kali dah. Kalau saudara hayati pencerahan saya berkali-kali saya katakan, seseorang yang nak dilantik sebagai Menteri Besar bukan kuasa parti. Parti berusaha untuk memenangi. Macam sekarang ni, dalam suasana, kalaulah berlaku pilihan raya umum, maka UMNO akan berusaha untuk meletakkan calon-calonnya untuk memenangi pilihan raya umum yang ke-15. Tetapi, calon untuk Perdana Menteri terpulang kepada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Itu kuasa mutlak Agong. Dan Agong akan menamakan seseorang yang pada hemat baginda boleh mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli-ahli dewan. Majoriti itu bermakna lebih satu undi pun majoriti lah. Bukan majoriti itu semua. Ini yang Saudara Mustafa Jabar, mudah-mudahan Datuk Hasni akan diangkat selaku MB Johor. Mudah-mudahan. Sebab beliau pun telah melaksanakan tugas dengan baik. Tapi dengan kenyataannya tadi, bahawa beliau lebih minta supaya pucuk pimpinan parti menamakan anak muda. Jadi kalau sebut anak muda yang ada dalam senarai yang saya nampak adalah satu Hairi, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Lakin, serta On Hafiz. Hairi adalah kali pertama, On telah pun menjadi esko. Jadi dari segi pengalaman, maka saya rasalah besar kemungkinan, saya kalau tanya dengan saya yakin bahawa On lah yang sesuai kalau kendak daripada Datuk Hasni. Bagaimanapun,
terpulanglah. Datuk Seri Presiden UMNO kabarnya masih di Johor, sebab Datuk Hasni minta supaya tak payah diri dia. Dan Datuk Ahmad Hassan sebagai Timbalan Presiden juga berada di Johor saat ini. Saya yakin di Johor tidak akan berlaku kekecohan sebagaimana negeri lain. Jadi macam di Perlis tu, bila tak dapat jadi MB, tendang pintu istana. Adalah seorang tu dulu, itu peristiwa dulu saudara. Kalau macam di Terengganu, ada pula tulisan macam-macam lah yang mencerca Sultan. Itu tak betul. Dan di Johor saya yakinlah, kalau Datuk Hasni sendiri minta supaya pucuk pimpinan menamakan anak muda, begitu murni hatinya. Itu saya katakan, sebagai pemimpin kita kena berlapang dada. Jadi kita tunggulah keputusan Sultan saudara. Saudara, jangan kita main tembak-tembak. Betul, saya setuju dengan pandangan Muhammad Harmi. Jangan kita main sebut itu, sebut ini, tak payah. Kita tunggu dengan baik, dengan tenang. Siapakah yang mendapat restu daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor? Kalau itu orangnya, kita lihat era kepimpinannya dan kita mengharapkan siapa saja yang dipilih oleh tuanku, tentulah orang itu akan mengutamakan tentang kebajikan rakyat Johor. Kerana baginda begitu peka dan amat prihatin dengan untung nasib warga Johor, saudara. Kita tepi sedikit cerita itu, tapi yang agak melegakan saya tiba-tiba, bukan lega lah saudara, bahawa dugaan saya benar, iaitu apabila kabarnya Khairuddin At-Takiri, dia pun telah mengambil keputusan untuk keluar daripada parti PAS. Sebagai ahli parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali, dia ambil nama At-Takiri itu kerana dia datang dari Seberang Takir. Saya pernah berbual dengan beliau di parlimen. Saya kata, Yang Muhammad, macam mana nama you At-Takiri ni? At-Takiri itu ana datang dari Seberang Takir, katanya. Jadi sebutlah namanya Dr. Khairuddin At-Takiri, katanya. Jadi katanya keputusan itu sudah pun dimaklumkan kepada Setiausaha Agung Parti jam 2.30 petang tadi, bahawa jelas beliau mengambil keputusan keluar meninggalkan parti PAS. Kerana merujuk pada Perlembagaan PAS pasal 15(1)(a), keberhentian ahli dengan permintaan sendiri, dan dua orang dan seseorang ahli bolehlah memaklumkan keberhentiannya daripada menjadi ahli dengan bersurat kepada Setiausaha Agung. Maka dia kata, saya pemegang nombor kalian. Nombor kalian je 313899. Beliau memohon untuk berhenti daripada menjadi ahli PAS. Tapi dia tak mengatakan nak melompat. Dia cuma nak keluar daripada parti PAS. Jadi katanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PAS atas peluang menjadi ahli sejak tahun 1989 selama 33 tahun dan seterusnya menjawat pelbagai jawatan kepimpinan sejak 1999 daripada AJK, Jawatan Kuasa, Pimpinan Negeri, Dewan Ulama Negeri dan Pusat, Jawatan Kerja Pusat dan Majlis Syura Ulama dengan jawatan tertinggi, dan terakhir sebagai Setiausaha Majlis Syura Ulama sehingga 2022. Itu kenyataannya dalam sidang akhbar terbaru. Jadi bekas Menteri Bersama Peladangan dan Komuniti itu turut memaklumkan bahawa beliau akan menyerahkan, ini orang yang suci hati, saudara, dia akan menyerahkan allowance bulanannya sebagai ahli parlimen bagi waktu berbaki sehingga pilihan raya umum ke-15 yang berlangsung pada parti itu sebagai memenuhi bai'ah ketika bertanding PRU 14. Jadi bila dah berhenti, dia kata allowance dia sebagai wakil rakyat diserahkan balik pada parti. Sebagai Muslim, katanya, saya akan memperjuangkan dasar PAS, iaitu Islam. Seruan iaitu Allahu Akbar, dan tujuan serta usahanya sebagaimana termaktub dalam fasal 3, 4, 5 dan 6 Perlembagaan PAS. Saya juga menyeru semua ahli PAS untuk terus istiqamah dengan perjuangan dan teruslah memperjuangkan Islam menerusi wadah PAS. Jadi dia tak ada pun nak kata maki hamun, tak ada. Jadi ini gambaran orang yang suci murni, saudara. Dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa apa yang berlaku, saya melihat, kalau saudara bertanya dengan saya rasa ada sesuatu yang akan berlaku dalam parti PAS. Ini retak menanti belah. Dalam PAS kabarnya sudah ada kumpulan-kumpulan tertentu yang ingin mengambil alih kepimpinan parti itu. Siapa saya tak boleh namakan, tapi saya tahu kadang-kadang orang menyebutkan ini pemimpin PAS Publica. Itu sebutnya Publica.
Bagaimanapun kita harap agar parti sebut walaupun kalah teruk dalam Pilihan Raya Negeri Johor, cuma satu saja calon yang menang iaitu di Maharani. Sekurang-kurangnya adalah juga buat tangkal di Johor, saudara. Ini kadang-kadang nasib baik lah sebab berlaku, saya dipahamkan ada krisis. Bila ada krisis, kadang-kadang mereka berpeluang untuk mendapat kemenangan. Dulu pun dalam pilihan raya yang ke-14 dulu pun ada juga krisis di situ. Jadi akhirnya kapten itu dapat dinobatkan sebagai ahli doa luar negeri. Tapi bagaimanapun beliau tidak dibenarkan bertanding di situ. Dan akhirnya dia mengambil keputusan menjadi calon bebas dan tersingkir daripada PAS. Saya melihat bunga-bunga sebagaimana PAS pernah mengalami suasana yang serupa, iaitu apabila ada pemilihan yang berlaku di Kuala Selangor yang kesannya wujudlah Parti Amanah. Apabila Mak Sabu, Salahuddin Ayub, Atta Ramli, Mahfuz Omar, ramai kalangan mereka keluar daripada PAS menubuhkan Parti Amanah. Dan dengan ketiadaan ataupun dengan keluarnya Khairuddin Takiri, saya difahamkan ada 2-3 nama lagi yang akan mengambil keputusan keluar daripada Parti PAS. Itu masalah rumah tangga mereka, kita tak boleh cakap. Kita harus melihat masalah rumah tangga kita. Sebenarnya banyak orang bertanya dengan saya, kenapa begitu hebatnya pilihan raya negeri di Johor kali ini UMNO mendominasikan kemenangan. Banyak orang mengatakan bahawa kemenangan di Johor itu katanya tak mutlak lah, tak ada sepenuhnya. Mana nak cari 100%, saudara. Jadi saya merasakan bahawa dalam aroma demokrasi, kita kena terima hakikat. Ramai tak ramai orang mengundi, siapa yang majoriti, dialah yang diangkat. Saudara Saleh Talib, Mak Sabu Pro Anwar sebelum tertubuhnya Amanah. Wallahu a'lam bisawab, memang dia baik, rapat. Bagi saya beginilah, saudara. Kita tak payah sebut dia pro sana, pro sini. Macam sekarang ni, kalaulah benar Menteri Besar Johor itu terlantik pada ON, tak boleh dikatakan dia pro Syamuddin. Seorang pemimpin dia harus mempunyai kepimpinannya sendiri. Dia tak boleh lagi bernaung ataupun bergayut pada orang lain. Kalau tidak, jadilah masalah apa yang kita alami sekarang. Saya tak nak sebut siapa, saudara. Sebab itu menurut Datuk Sri Zahid Hamidi, dia kata tak perlulah nak pujuk Perdana Menteri untuk adakan pilihan raya dan sebagainya. Tunggulah bila hadirnya Perhimpunan Agung UMNO. Tak lama pun, lebih kurang saya ingat lagi akan bermula pada 16-17 pemuda tentu ada usulnya. Berduduklah Dewan PWTC. Saya yakin kabarnya warga UMNO sudah tak sabar untuk mengadakan pilihan raya kerana mereka sudah bosan melihat kepimpinan yang tak menentu. Sebab itu cara terbaik adakan pilihan raya umum yang ke-15. Siapa yang menang terpulang agar negara dapat dipacu untuk menuju ke hadapan, saudara. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya tertarik juga dengan kenyataan daripada saudara Datuk Rahman Dahlan, seorang pemimpin daripada Sabah. Beliau juga anak muda dan merupakan ahli Majlis Tinggi UMNO. Jadi dalam tulisannya, culipannya, dia mengatakan bahawa pihak yang kalah ni selalunya bila mereka kalah akan memberi macam-macam alasan. Jadi ini masalahnya. Mereka tidak mahu menerima hakikat bahawa mereka kalah. Mereka tidak mahu menerima hakikat rakyat tidak mahu dengan mereka. Jadi mereka mencipta alasan kononnya. Dia kata Datuk Rahman Dahlan, dia kata alasan pertama kerana mereka kalah disebabkan peratus keluar mengundi sangat rendah. Itu alasannya. Di mana logikanya? Jadi faktanya pengundi tidak mahu keluar mengundi kerana mereka bosan dengan kerenah Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Itu dia punya argument daripada Datuk Rahman Dahlan. Dan katanya lagi, jika mereka keluar mengundi pun, sudah tentu mereka tidak akan mengundi Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Maka bertambah banyak lagi lah undi yang akan dapat oleh calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional. Dan mereka tidak keluar mengundi juga adalah sebagai satu tanda protes kepada pimpinan. Sebab dah tak larat lah. Jadi COVID juga adalah satu sebab, tapi bukan sebab besar. Buktinya bila permohonan mengundi melalui pos dibuka oleh SPR, kata Datuk Rahman Dahlan,
Tidak sampai 10,000 pun pengundi di luar negara memohon untuk mengundi dari keselesaan mereka di rumah. Dan alasan kedua mereka, dia kata walaupun menang undi popular, Barisan Nasional tidak sampai 50%. Dia kata alasan ini tak berasas. Undi semua parti tidak sepatutnya dicampur semua dan dibandingkan dengan undi yang diperoleh Barisan Nasional. Itu betul. Jadi faktanya undi untuk PAS bukan bererti undi untuk DAP. Ataupun undi untuk DAP memanglah bukan untuk PAS. Dia tak boleh nak campur adukkan. Kerana undi dapat PAS dapat 2,000. Undi dapat DAP dapat 6,000. Jadi 8,000. Kerana calon Barisan Nasional ni dapat 7,000. Sepatutnya mereka bukan Barisan Nasional jadi calon. Jadi ini tak betul. Argument yang dibuat oleh Datuk Rahman Dahlan itu tepat. Inilah saya kata pemikiran anak muda. Sudah sampai masanya politik negara kita ini diadun oleh pemikiran anak-anak muda yang kadang-kadang mereka lebih terhadap kehadapan daripada kita. Dan itulah kata Datuk Rahman Dahlan, kita tak boleh mencampur adukkan setiap undian sekadar untuk mahu dijadikan alasan. Ya, saudara. Okey, saudara, sambil kita menanti keputusan siapakah calon Menteri Besar Johor, elok juga kita renungkan bersama. Ini keputusan rasmi daripada Pilihan Raya Negeri Johor yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Ya, saudara, jumlah Dewan Negeri 56. Demografi pengundi ada 2.576 juta, iaitu Melayunya 53%, pengundi Cina 39%, India 7%, lain-lain lagi 1%. Undi popular, ini orang sebut tentang undi popular. Undi popular, sabar saudara, selengat kebas, jangan marah. Undi popular, Barisan Nasional dapat 43.11%. Pakatan Harapan dapat 26.42%. Perikatan Nasional dapat 24.4%. Lain-lain parti cuma ada 6.43%. Ini kenyataan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan yang keluar mengundi adalah 1,426,573 bangsa Johor yang mengundi, iaitu jumlahnya 54.92%. Kemenangan Barisan Nasional 40, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 3, Pakatan Harapan 2 parti sahaja, iaitu Amanah dan DAP. Perikatan Nasional ada 3, PKR dapat 1, Muda 1, dan untuk menang majoriti lebih 2/3, artinya Barisan Nasional ada 71.4%. Dalam pada itu elok kita kaji juga saudara. Tengok saudara, kerana dalam pilihan raya kali ini adalah merupakan pilihan raya yang paling banyak calon-calon mengalami hilang wang pertaruhan. Jangan lupa saudara, Parti Pejuang kesemua 42 calon dia hilang wang pertaruhan. Parti Bangsa Malaysia 44 calon dia juga hilang wang pertaruhan. Bukan kalah saja saudara. Pejuang kalah, hilang wang pertaruhan. Parti Bangsa Malaysia kalah, 44 calonnya hilang wang pertaruhan. Calon tunggal daripada Parti Putra, 1 calon juga hilang wang pertaruhan. Warisan meletakkan 6 calon rupanya, juga hilang wang pertaruhan selama 6 orang. Parti Sosialis Malaysia, PSRM, rupanya ada 1 orang bertanding, pun hilang wang pertaruhan. Parti Keadilan, ini yang saya agak terperanjat. Selama ni kalau bila ada pilihan raya, Keadilan tentulah undinya beribu-ribu ramai. Tapi kali ini, untuk pertama kali di Johor, ini betul-betul kalah terduduk ni. Iaitu PKR, Parti Keadilan, yang bertanding sejumlah daripada 20, dia tinggal berapa itu? 17. 7 calonnya mengalami hilang wang pertaruhan. Ini dah calon Parti Keadilan. Kemudian Perikatan Nasional ada 4 calonnya juga hilang wang pertaruhan. Pakatan Harapan 4 calon hilang wang pertaruhan, dan bebas 16 calon kesemua hilang wang pertaruhan. Tetapi UMNO Barisan Nasional walaupun kalah, tak ada seorang pun yang hilang wang pertaruhan. Ini kena dilihat. Saya bukan nak memuji, ini buat perbandingan. Jadi sekarang ni kita agak mengejutkanlah. Bahawa soal pola pengundian yang berlaku di PRN Negeri Johor agak mengejutkan. Bagaimana Pakatan Harapan gagal sama sekali untuk menarik minat pengundi Melayu.
PRN Johor ini menyaksikan buat pertama kalinya bagaimana deretan calon PKR dan amanah hilang deposit saudara. Di kawasannya, bukan di kawasan di kawasan majoriti pengundi Melayu. Okey, saya sebut saudara nama-nama seseorang. 7 calon PKR yang hilang deposit. Ini calon daripada PKR saudara, iaitu satu saudara Azmi Masrani. Dia cuma mampu mendapat 1,537 undi untuk bertanding di kursi DUN Seri Medan. Di situ ada 29,248 pengundi. Kedua, Haryati Abu Nasir. Dia cuma dapat 1,331 di kursi Semarang. Pengundi di situ ada 23,724. Puan Zulinah Johari, dia cuma dapat 1,529 undi di DUN Tenggaro. Di situ ada 31,680 undi. Kemudian saudara Muhammad Fakaruddin Muslim. Beliau mampu memperoleh hanya 1,976 undi di kerusi N35 Pasir Raja yang mempunyai jumlah pengundi keseluruhan adalah 19,093 orang. Kemudian Omar Mokhtar Abdul Manap, dia cuma mampu mendapat 1,527 undi di kerusi N37 Johor Lama. Saudara, di situ ada 20,106 pengundi. Hanif, itu Ghazali Hosman, cuma mampu memperoleh 1,200 undi di N53 Benut yang punya 22,636. Kesemua mereka ini hilang wang pertaruhan ataupun hilang wang deposit. Saudara, kemudian calon amanah yang hilang deposit iaitu Muhammad Fakurazi Mahmud, cuma dapat 1,154 di N32 Endau. Di situ ada 79.31% pengundi Melayu. Itu 22,146 orang pengundi. Ahmad Daniel Syahrudin, dia cuma dapat 2,314 undi di N34 Penanti yang mempunyai 29,407 pengundi, iaitu 76,56%. Itu pengundi-pengundi warga Melayu. Kemudian lagi Mak Khari Samsudin cuma dapat 333 undi saja di Sedeli. Kemudian Nur Azila Sanep cuma dapat 693 undi di kerusi N38 Penawar. Sedangkan di situ ada 29,000 dan 97.48% pengundinya adalah Melayu. Dalam waktu yang sama, Perikatan Nasional walaupun adalah kita nampak prestasinya agak memberansangkan di kawasan kursi majoriti Melayu, tapi nampaknya sukar diterima oleh pengundi Melayu, iaitu dan 2 calon bersatu hilang deposit pada PRN Johor, iaitu ini bersatu saudara, iaitu Alaga Tiran Krishnan cuma dapat 1,278 di N27 layang-layang. Kemudian Wong Chan Giap, ini dia calon bersatu. Kalau bersatu tu saya rasa itu daripada Parti Gerakan, cuma mendapat 4,116 undi di kerusi N28 Mengkibul. Jadi calon gerakan yang hilang deposit dalam PRN Johor itu ialah Susan Yong Hui Ling, cuma mendapat 1,681 di kerusi N19 Yom Peng. Calon PAS yang hilang deposit dalam PRN Johor pula ialah Salibandran Belu, dapat 1,512 di Paluh. 42 calon pejuang, kita sebut semua calon pejuang. Muhammad Hanafi di Buloh Kasab. Dr. Aziz, calon pejuang ni bila mereka kalah, hilang deposit, ya Allah, sikit sangat undinya. Muhammad Hanafi cuma dapat 190 undi di Buloh Kasab. Dr. Azita Amrin, 247 undi di Pemanis. Kemudian Norizan Syahardin cuma dapat 214 undi sahaja di kerusi Kemelah. Di situ ditandingi oleh MIC. Walaupun kawasan itu majoritinya pengundi adalah Melayu. Kemudian Muhammad Fauzi Bacuk mendapat 224 undi di Dun Tenang. Mat Taib Mat Suhud dapat 191 undi Bukit Kepung. Muat Akhiri Mahmud 196 undi di Bukit Pasir. Suraya Sulaiman 220 undi yang dia dapat di kursi Dun Gambir. Muhammad Airil Zabardin, dia cuma dapat 789 undi di Tangkak. Abdul Azim Abdul Malik cuma dapat 332 undi di Serum. Saudara. Kemudian
Mahaizal Mahmud dapat 208 undi di Simpang Renggam. Datuk Ibrahim Syafi'i di Bukit Nanning 86 undi saudara. 86 orang saja mengundi di Bukit Nanning kepada Datuk Ibrahim Syafi'i. Kemudian Riyad Ahmad cuma dapat 292 undi di Maharani. Ini kawasan Maharani inilah yang dimenangi oleh calon daripada PAS. Intan Nadira Syafiqah dapat 329 undi di Sungai Balang. Juga dalam kawasan Muar, saudara, di Muar. Mahdi Ibrahim dapat 361 undi di Semerah. Kemudian siapa lagi? Muhammad Firdaus Abdul Malik di Seri Medan dapat 159 undi. Azlan Raju dapat 230 undi di kerusi Semarang. Muhammad Ridwan Muhammad Tahir di kerusi Parit Yani, dia cuma dapat 239 undi. Abdul Latif Maharani Abdul Latif Mahrani, dia cuma dapat 510 undi di kerusi N Parit Raja. Zalilah Jaafar cuma dapat 168 undi di Senggarang. Nizam Bashir dia cuma dapat 206 undi di Rengit. Datuk Dr. Syahrudin, ini dulu dia rasanya bekas Timbalan Menteri ni, ahli parlimen. Dia cuma mampu mendapat 465 undi di N26 Macap, saudara. Kemudian Ahmad Syafiq Osman 164 undi di kerusi N27 Layang-Layang. Aminuddin Johari 181 undi di Paluh. Rosdi Amir 273 undi di Kahang. Muhammad Nur Hisham Ibrahim 140 undi di Endau. Saudara, Muhammad Firdaus Abdul Rahman kalah teruk dapat 213 undi di Tenggaru. Ahmadi Maddin dapat 334 undi di Panti. Muhammad Yusri Ahmad 268 undi di Johor Lama. Rahmatullah Kamilin dapat 521 undi di Penawar. Samad Atan 110 undi di Tanjung Surat. Datuk Abdul Aziz Harun dapat 1,390. Ini saya ingat paling tinggi lah. 1,301 undi di Tiram. Dr. Khairil Anwar 2,468 di Puteri Wangsa. Puteri Wangsa tu yang kawasan yang dimenangi oleh calon muda, the only seat ya. Maya Ahmad 1,036 undi di Permas. Muhammad Rias Tan Sri Muhammad Hashim di Lakin. Datuk Nur Nikman Datuk Osman dapat hilang wang pertaruhan di Kempas. Dr. Zaini Abu Bakar hilang wang pertaruhan di Kota Iskandar. Mokhtar Abdul Wahab hilang wang pertaruhan di Bukit Permai. Iskandar Nur Ibrahim cuma dapat 139 undi di Benut. Abdul Rashid Abdul Hadi 329 undi di Pulau Sebatang. Dan Zamzam Hashim cuma dapat 927 undi di kerusi Dun Kukuk. Habis, saudara. Sebab itu saya katakan bahawa pejuang memang tidak ada tempat lah untuk meletakkan keyakinan warga Johor. Artinya warga Johor tidak boleh menerima parti pejuang. Sementara itu 6 calon warisan yang hilang deposit: Sandra Segaran di Bekuk, Muhammad Nur Sulaiman di Mahkota, Vincent Chen Han Kai di Johor Jaya, Muhammad Rizal Busu di Permas, Lee Meng Yen di Bukit Batu, Isyamuddin Busri di Pekan Nanas. 4 calon parti bangsa Malaysia. Ini yang heboh dululah. Contohnya ada belakangnya Azmin dan Zurairah Kamarudin, katanya lah. Iaitu Hanif Asumi kalah di Maharani teruk, dapat 150 undi. Muhammad Azmi Ali di Tiram, Steven Chung di Puteri Wangsa, Safur Bahari di N45 Setulang. Ya saudara, saya melihat dari keputusan itu, ternyata sekarang ini parti DAP sedang membelai parti muda. Sebab itu kebanyakan kawasan di mana muda bertanding dan DAP tidak bertanding, maka muda mendapat undi daripada bukan Melayu. Sebab itu saya katakan bahawa untuk masa-masa mendatang, muda akan mengambil alih tempat untuk Parti Keadilan. Terpulanglah pada anda. Dan besar kemungkinan Parti Keadilan sudah pasti akan keluar daripada Pakatan Harapan. Sama-sama kita tunggu, saudara. Bagaimana perkembangan di Johor, apakah kita akan dapat calon Menteri Besar yang baru. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.